Dan juga pihak kementerian juga telah pun menggalakkan pengusaha-pengusaha hotel, restoran, kantin, kedai kopi, pemegang franchise dan juga caterer makanan untuk melaksanakan program-program yang berbentuk sihat dalam hal makanan mereka, dalam hal penyediaan makanan mereka. Betul. Bagi memperkukuhkan lagi aktiviti pencegahan penyakit NCD yang sedia ada, pada tahun ini Kementerian Kesihatan akan bekerjasama dengan KEMAS, Jabatan Kebajikan Masyarakat, supaya pengetahuan tentang makanan sihat ini dapat dihebahkan kepada seluruh, lebih meluas lagi kepada masyarakat. Dan juga Kementerian Kesihatan akan bekerjasama juga dengan Kementerian Belia dan Sukan supaya boleh menggiatkan lagi aktiviti fizikal mereka di kalangan rakyat semua. Nak bagi Kuala Kedah yang Mat. Perlu Kedah lagi. Ya, terima kasih Speaker, terima kasih Menteri. Saya cuma nak menekankan lagi bahawa apa yang dimaksudkan makanan sihat itu perlu diperbetulkan dulu. Yang sihat ikut sains terkini ialah yang seimbang omeganya 3 dan 6. Masalah sekarang ialah makanan moden terlebih omega 6. Kemudian kita perlu jelaskan bahaya makanan proses dan perlu galakkan rakyat kembali kepada makanan tradisional. Kerana makanan tradisional telah seimbang omeganya. Tidak lagi yang disebut makanan seimbang itu ada serat dan ada karbohidrat, ada protein gitu. Tapi terpenting sekali adalah seimbang omeganya. Kemudian bahaya gula putih dan tepung putih, beras putih lain lagi itu perlu dijelaskan. Kalau itu betul, saya rasa kita boleh capai matlamatnya. Kalau tak betul, kita tak mungkin akan tersasar. Dan saya ingin menyebut sedikit pendapat saintis-saintis ulung bahawa bertanya kan ni ataupun membuat satu ceramah ya. Akan sampai pertanyaannya. Bahawa yang kita lakukan sekarang bukanlah pencegahan tapi pengesanan awal. Sedangkan kalau kita betulkan faktor nutrisinya, maka kita boleh capai pencegahan yang sebenar, iaitu orang tidak sakit, tidak terkena diabetes, obesiti dan lagi. Dan salah satu faktor terpenting kerana itu ialah membetulkan salah faham terhadap lemak, zat lemak dan mengharamkan lemak trans, kerana ia salah satu faktor penting dalam penyakit NCD tadi, terutama penyakit kardiovaskular. Jadi saya mengesyorkan supaya Kementerian Kesihatan memandang serius usaha untuk mengharamkan lemak trans. Kerana itu satu benda yang boleh kita lakukan yang merupakan salah satu faktor risiko yang boleh kita modify. Terima kasih. Ya, Yang Menteri. Terima kasih, betul. Nampaknya Kuala Kedah dia begitu idealistik sekali, orang muda. Dia nak semuanya disegerakan, diharamkan. Tapi bila kita ni orang yang berumur sikit, kita pandang lebih luas lagi lah. Kita nak cuba nak ubah habit cara hidup kita ni. Dia makan masa yang panjang. Kita dah hidup, orang Melayu contohnya dia hidup bawah pokok kelapa. Semua makanan masuk dengan minyak kelapa, segala-galanya ya. Jadi nak ubah tu memang susah sikit, memang lambat. Bukan tak boleh ubah, mungkin lambat. Jadi kita perlu kelapa tu healthy kempen. Ya, Bagan Serai Bangun juga ya, Mat. Awareness campaign, ini tak baik, ini tak baik. Lama-lama dia kita terapkan cara hidup ini dan akhirnya dia akan berubah. Ya, nak bagi Bagan Serai ya, Mat. Sekali lagi ni. Yang Muhammad. Ada lagi? Sikit. Saya terima kasih Yang Ketua dan terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya makin bimbang bila dengar Yang Muhammad Menteri bagi tahu rakyat Malaysia dah banyak yang dah malas senaman. Dan makin bimbang lagi bila saya dengar Kuala Kedah bagi tahu senaman dah tak apa penting. Yang saya rasa saya tak setuju lah. Dan yang lebih membimbangkan saya sekarang ni, pada suasana sekarang ni, kita umat Islam khususnya akan menyambut puasa esok. Dan sekarang ni dah riuh dah, kiri kanan semua. Pasar Ramadan dan sebagainya, orang dah lupa diri dah. Nak makan macam mana. Jadi dalam suasana kita nak beribadah, saya dapatilah selama ni banyak juga orang yang jatuh sakit pada bulan puasa. Jadi apakah langkah kerajaan yang lebih this shortcoming lah, mana dengan izin, langkah yang terdekat ini untuk menasihati rakyat Malaysia supaya berhati-hati sangat tentang pemakanannya di bulan puasa ini. Terima kasih. Betul. Sebenarnya dalam bulan puasa ada kawan-kawan kita yang makin bertambah gemuk. Dia makan double.
Bila buka puasa semua dah makan. Ini amalan kita lah. Jadi amalan ini memang susah kita nak hapuskan. Jadi memang kerajaan memang sentiasa menasihatkan apa nak makan sikit dulu, lepas tu semayang, lepas tu baru makan pula, jangan sekaligus makan dan sebagainya lah. Jadi semua ni adalah sebenarnya disiplin diri sendiri lah. Kalau kerajaan nak impose semuanya memang susah. Disiplin diri sangat penting. Jadi kita kena sifat kesedaran kena ada, Tuan Ketua. Mana makan jangan berlebihan. Semua sederhana. Tapi exercise kena lebih.